إلى هدرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik dan hidayah. Dengan rahmat Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Semoga rahmat Allah Ta'ala itu juga Allah Ta'ala sampaikan untuk kedua ibu bapa kita, pada ahli keluarga kita semua, guru-guru kita semua, jiran-jiran, sahabat-sahabat dan muslimin muslimat sekalian, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita muka surat 205 Faidah Faidah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin fid darain. Faidatun, ini satu faedah, ini satu kelebihan, ini satu maklumat yang berguna. Itu faedah. Ini satu perkara yang boleh memberi manfaat untuk kita. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Kata Allah, menghapus Allah Ta'ala akan barang yang menghendak ia, dan mensabitkan, yakni akan barang yang dikehendaknya, dan padanya ummul kitab. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Tuan-tuan, ini ayat Quran nak cerita tentang masalah qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan doa yang kita minta doa. Sebab tajuk kita ni masih lagi pada bab yang ke-19, iaitu menyatakan tentang perkara yang berkaitan dengan doa. Jadi tuan kitab ni bila sebut tentang doa, maka tuan kitab ni menghuraikan tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adakah doa kita tu menjadi manfaat apabila semua perkara tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi apa yang Allah Ta'ala tetapkan pasti akan berlaku. Jadi dengan doa kita tu, adakah doa kita tu
memainkan peranan ataupun memberi manfaat dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita dah hurai dah lepas. Jadi hari ini tuan kitab ni bawa mailah satu ayat Quran. Nak cerita pada kita kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjemahan ayat Quran tu tadi secara ringkasnya, menghapus Allah Ta'ala akan barang yang menghendak ia. Jadi kalau Allah Ta'ala tak mau berlaku satu-satu perkara tu, Allah Ta'ala hapus lah. Allah Ta'ala tak buat lah. Kehendak Allah menghapus, maka Allah Ta'ala tak buat. Dan mensabitkan, yakni Allah Ta'ala buat akan barang yang dikehendaknya. Apa yang Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala buat lah. Itu secara ringkasnya ayat Quran ni, terjemahan. Maka dihuraikan. Ini kata Abdurrahman Syafawi. Ini tokoh ulama lah tuan-tuan, ramai ulama. Kata Abdurrahman Syafawi, telah menyebut oleh beberapa ulama mufassirin. Ulama mufassirin ni maksudnya ulama tafsir, tuan-tuan. Diistilahkan dengan mufassirin. Itu dia panggil ulama tafsir. Kalau muhaddisin itu ulama hadis. Kalau mutakallimin itu dia panggil ulama tauhid, ulama ilmu kalam. Dia panggil mutakallimin. Kalau fuqaha dia panggil para alim ulama fiqh. Dia ada istilah-istilah dia lah. Kan? Jadi mufassirin ni maksudnya ulama-ulama tafsir. Itu dia panggil mufassirin. Jadi kata Abdurrahman Syafawi, telah menyebut oleh beberapa ulama tafsir, mentafsirkan ayat di atas lah. Padanya akan beberapa wajah, beberapa kefahaman tentang ayat di atas. Surah Ar-Ra'd ayat 39 ni. Jadi ada beberapa pandangan ulama tafsir, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi ulama tafsir ni, dia kena reti semua ilmu ni. Baru panggil ulama tafsir. Dia kena reti semua, tuan-tuan. Ilmu nahwu surah mesti kena reti. Kan? Ilmu nahwu ni ilmu nak letak baris atas, baris bawah. Tu ilmu nahwu. Ilmu saraf dia nak apa ni perkataan tu. Perkataan asalnya kataba. Sebab apa jadi yaktubu? Itu ilmu saraf. Jadi dia kena reti semua. Itu nahwu sarah, itu yang wajib lah kalau nak jadi ulama tafsir, tuan-tuan. Jadi orang dulu ni dia alim lah, dia belajar semua ilmu. Jadi wajah yang pertama ataupun kefahaman ayat ni tadi, yang pertamanya bahawasanya menambah padanya rezeki dan mengurangkan akan keduanya. Jadi Allah Ta'ala berhak nak tambah rezeki dan nak mengurangkan rezeki. Allah Ta'ala berhak. Itu maksud ayat Quran tu tadi. Yamhullah, menghapus Allah Ta'ala yang dikehendak dan mensabitkan akan barang yang dikehendak. Maksudnya Allah Ta'ala boleh nak kurangkan rezeki ataupun nak tambah rezeki. Itu hak Allah. Dan menghapuskan celaka dan mensabitkan bahagia. Maksudnya menghapuskan celaka ni Allah Ta'ala tolak perkara-perkara yang tak elok. Itu maksud menghapuskan celaka. Maksudnya Allah Ta'ala jauhkan daripada perkara-perkara yang tak elok dan mensabitkan bahagia. Mensabitkan ni menetapkan kebahagiaan. Kebahagiaan. Maksudnya kesenangan, rezeki, apa semua tu, bahagia, sukacita, itu mensabitkan bahagia. Dan ta'wil ini
takwil macam tadi tu, wajah yang pertama tu meriwayatkan dia oleh Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW. Jadi dia takwil ayat ni tadi dengan hadis Nabi, riwayat Jabir. Dia tak bawa lah hadis sini, tuan-tuan. Sebab kita ni terbatas. Jadi itu takwil yang pertama. Takwil yang pertama. Maksud daripada menghapus Allah Ta'ala tadi, ayat di atas tu, surah Ar-Ra'd. Itu wajah yang pertama. Yang kedua, dan wajah yang kedua, kefahaman ayat yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala menghapuskan daripada suratan malaikat hafazah. Malaikat hafazah akan barang yang tiada kebajikan dan tiada kejahatan, dan mensabitkan barang yang lainnya, kerana bahwasanya mereka itu disuruh akan mereka itu dengan menyurat akan tiap-tiap perkataan dan perbuatan yang keluar daripada anak Adam. Ini dipanggil malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni apa? Kalau sebut malaikat hafazah ni maksudnya dua orang tu lah. Malaikat Raqib Atik ya. Itu diistilahkan dengan nama malaikat hafazah. Hafazah ni maksudnya hafiz, jaga. Yang menjaga kita. Jaga macam mana? Jaga tulis kita duk kata apa. Semua dia tulis, recording. Duk rekod apa yang kita duk cerita. Itu dia panggil Raqib Atik. Raqib belah kanan, Atik belah kiri. Itu nama dia, dua orang ni malaikat hafazah. Jadi malaikat Raqib dan juga Atik. Jadi ayat tu tadi nak cerita apa? Nak cerita Allah Ta'ala menghapus daripada suratan malaikat hafazah. Malaikat ni tulis macam ni. Tapi dengan sebab kita doa, kita mohon ampun pada Allah, Allah Ta'ala padam yang malaikat tulis tu. Faham tak? Tu. Allah Ta'ala padam yang malaikat tulis tu. Itu maksud menghapus Allah Ta'ala. Akan suratan malaikat hafazah. Malaikat Raqib Atik itulah. Allah Ta'ala boleh padam. Malaikat tu tulis apa? Malaikat boleh padam. Akan barang yang tiada kebajikan. Maksudnya barang yang tak ada faedah lah. Kan kita hari-hari kan. Kita ni hari-hari ni kadang-kadang kita cakap benda-benda yang tak ada faedah, kan? Itu kelemahan kita lah, manusia dia tak boleh lari dah, tuan-tuan. Kita ni bukan sempurna. Kadang-kadang kita cakap benda-benda yang tak ada faedah, kan? Maka bila tak ada faedah, malaikat ni catat Benar tu tak ada amal, malaikat tulis. Tapi Allah Ta'ala boleh padam. Allah Ta'ala padam dengan sebab, mungkin dengan sebab kita doa, kita minta ampun dengan Allah, kita istighfar, kita buat amalan-amalan yang Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Perkara-perkara yang yang tak elok. Sebab tu dalam ayat Quran pun ada sebut apa? Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan kebaikan, amalan hasan, kebaikan, dia menghapuskan kejahatan. Dia memadamkan kejahatan. Sebab tu kena banyak buat amalan kebaikan. Supaya dia dapat menghapuskan perkara-perkara yang kadang-kadang kita terlalai, terleka, jadi sebab dosa, kan? Maka Allah Ta'ala hapuskan dengan kita buat kebaikan, kebajikan. Contohnya kita buat korban, kan? Kita buat korban, niat betul, ikhlas hati kerana Allah. Allah Ta'ala ampun dosa kita.
Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara yang tak elok. Itu masuk suratan malaikat hafazah akan barang yang tiada kebajikan dan tiada kejahatan. Benda yang tak jahat, tiada kejahatan. Dan mensabitkan barang yang lainnya, ganti dengan perkara yang lain. Kerana bahwasanya mereka itu disuruh akan mereka itu dengan menyurat akan tiap-tiap perkataan, setiap perkataan kita. Perbuatan yang keluar daripada anak Adam. Maksudnya perbuatan kita semua kena rekod belakang, kena audit semua. Orang utara kata sekupang pun berkira. Sekupang ni 10 sen lah, 10 sen. Kan 10 sen tu berkira juga. Maksudnya Allah Ta'ala kira. Kan wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Barang siapa buat amal kebajikan sebesar zarah, bukan kata sekupang, tuan-tuan. Sebesar zarah pun Tuhan kira. Tuhan kira, tuan-tuan. Itu audit Allah Subhanahu Wa Taala ni lagi dahsyat. Allah Ta'ala audit kita besok. Jadi semua tu disurat oleh malaikat hafazah. Jadi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah Ta'ala boleh padam kalau perkara tu perkara yang tak elok. Perkara yang orang kata apa? Yang sia-sia. Yang perkara yang kita buat sia-sia atas dunia ni Allah Ta'ala boleh padam. Itu maksud ayat Quran di atas. Ini wajah yang kedua. Dan wajah yang ketiga, kefahaman ayat tadi yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa daripada dewan suratan hafazah dengan taubat, kemudian daripada disabitkan dia. Ayat tu tadi nak cerita bahwasanya Allah Ta'ala ni menghapuskan dosa daripada dewan suratan hafazah. Malaikat hafazah itulah. Dewan ni maksudnya segala suratan yang malaikat tulis itu dengan taubat. Allah Ta'ala ampun dosa. Dengan taubat. Kemudian daripada disabitkan dia. Kemudian ni selepas asalnya malaikat tulis dah ni. Malaikat dah tulis dah, tapi Allah Ta'ala boleh padam. Itu hak Allah. Allah Ta'ala boleh padam balik dengan sebab taubat kita. Sebab tu apa ni, kita dilarang bergaduh ataupun tak bercakap selama 3 hari kan. 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Pasal apa? Pasal 3 hari itu waktu tempoh bertenang. Tempoh bertenang. Jangan bergaduh lebih daripada 3 hari. Jangan apa ni, tak bercakap lebih daripada 3 hari. Sebab apa 3 hari? Sebab waktu tu malaikat hafazah tak tulis lagi. Kan? Malaikat hafazah tak tulis lagi. Lepas 3 hari itu baru tulis. Dia bagi tempoh bertenang, istighfar, minta ampun dengan Tuhan. Macam tu. Lepas pada 3 hari, baru Tuhan kira, baru ditulis oleh malaikat hafazah. Dia panggil waktu bertenang. Itu tempoh 3 hari itu. Nak suruh kita ni istighfar, minta ampun dengan Tuhan, baru malaikat tak tulis. Jadi dengan taubat ni tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berhak menghapuskan dosa yang ditulis oleh malaikat hafazah ni tadi dengan sebab taubat. Kita duk istighfar, minta ampun dengan Tuhan. Kita duk wudu, itu semua istighfar, taubat kita dengan Allah. Wudu tu taubat sebenarnya. Wudu kita tu sebenarnya taubat kita dengan Allah. Sebab tu bila lepas berwudu kita doa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku ni orang yang bertaubat. Taubatlah daripada dosa tangan, dosa muka, dosa kaki. Semua tu kita basuh. Bila wudu. Kita basuh semua. Basuh telinga. Kan.
basuh kepala kita, basuh kepala, kan, sapu kepala. Maksudnya kita buang kita bertaubat pada Allah. Kepala tu maksudnya pemikiran kita yang tak elok. Kita minta Allah Taala ampun dosa kita, taubat. Itu sapu kepala. Kepala kita ni isyarat lah tuan-tuan, isyarat. Kan kita sapu kepala tu, minta Allah Taala ampun dosa kepala kita lah yang duk mikir macam-macam tu. Kan? Kita duk fikir dalam seharian tu, kita duk fikir, kadang-kadang fikir tak elok, kadang fikir elok. Manusia kita ni kan. Maka kita bertaubat. Lepas saja ambil wuduk, doa selalu. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Doa. Lepas wuduk mesti baca doa tu. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu wajah yang ketiga. Dan wajah yang keempat, kefahaman ayat yang keempat, bahawasanya Allah Ta'ala menghapuskan bulan dan mensabitkan matahari. Allah Ta'ala padam bulan, naik matahari, ataupun hilangkan bulan, naik matahari. Naik matahari, ada bulan. Macam tu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Abbas lah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Menjadi Allah Ta'ala akan matahari, Allah Ta'ala buat matahari ini 70 juzuk dan menjadikan bulan seperti demikian itu juga, 70 juzuk. Maka menghapus ia daripada cahaya bulan 69 juzuk. Allah Ta'ala padam. Kalau kita ibaratkan 70%, cakap mudah lah. Kan, cakap mudah 70%. Cahaya bulan padam 69%. Dan dijadikan dia serta cahaya matahari, beralih kepada matahari. Dan jikalau tiada demikian itu, nescaya tiada diketahui akan malam daripada siang. Kita pun tak tahu, malam siang tak tahu, hak mana satu tak tahu. Sebab cahaya tu. Jadi sebab tu cahaya bulan ni tadi 69% dipadam. Dipadam. Menghapus ia daripada cahaya bulan 69. Tinggal 1% daripada 70 tu. Daripada 70. Supaya boleh beza. Kalau sama, buat sama, bulan 70%, matahari 70%, tak tahu mana siang mana malam, tak tahu. Siang malam tak kenal, kan? Macam orang duduk dalam penjara, yang duduk dalam penjara bawah tanah, kan? Orang tu tak tahu siang malam. Bila masa siang, bila masa malam pun tak tahu. Tu di penjara duduk bawah tanah lah. Memang lah. Menjara macam tu. Tak usah kata hak duduk bawah tanah, hak duduk atas darat ni orang mental lah. Kan? Kena penjara ni. Tak usah kata penjara ni. Kena duduk uat lah cukup lah. Kena masuk uat. Doktor kata hang kena duduk 2 minggu. Tu dah. Tu orang bagi makan tu kan, duduk tak kena lah. Tak senang duduk lah. Kan? Tu kalau duduk uat tu kan, duduk kena uat. Tambah duduk dalam penjara, tak tahu kan. Na'udzubillah lah. Jadi ayat yang tadi tu nak cerita Allah Ta'ala menghapuskan bulan, maksudnya cahaya bulan. Maksudnya padam sikit cahaya bulan tu.
dan mencerahkan matahari. Itu maksud ayat yang tadi itu. Itu kata Abdullah ibn Abbas. Sebab tu ayat Quran ni kita kena tengok tafsir lah, huraian dia banyak, kefahaman dia banyak tuan-tuan. Ayat-ayat Quran ni kita kena belajar tafsir. Kita nak pakai kepala kita tak boleh ya. Kena tengok tafsir huraian para alim ulama kan. Kalau kita pakai terjemahan tak erti tuan-tuan. Macam ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba tu tulis tuan-tuan. Kutiba tu tulis. Wahai orang-orang beriman, ditulis kepada kamu berpuasa. Apa dia tulis? Asalnya tulis. Kataba, kutiba tu maksudnya ditulis. Tapi ulama tafsir ni dia terjemah dengan diwajibkan. Ulama tafsir cerita tentang ayat ni maksudnya wajib kena puasa. Kalau kita baca pasal apa tulis ya. Sebab tu ulama tafsir ni dia kaji semua siap lah. Kan depa ada authority. Tulis-tulis tu maksudnya wajib lah, bertulis, formal, black and white. Maksudnya wajib lah kan. Macam tu lah tafsir Quran ni tuan-tuan. Kena tengok tafsir ayat. Dan kata qil. Qil ni kata setengah ulama. Kata setengah ulama. Ayat tu tadi nak cerita kata Allah Ta'ala menghapuskan dunia dan mensabitkan akhirat. Maksudnya ni cerita tentang habis akhir zaman lah, Allah Ta'ala hapus dunia, kiamat lah, dan Allah Ta'ala menetapkan akhirat, alam akhirat. Alam dunia ni kita sekejap lah kan, masuk alam akhirat. Dunia ni saat saja. Dan kata qil, kata qil ni, qil tu dia bahasa Arab daripada qala. Qala telah berkata. Qila dikata orang. Maksudnya disebut oleh setengah daripada para alim ulama. Itu masuk qil. Itu masuk qil, asal daripada qala lah. Dia bahasa Arab. Qila dikata, kalau qala telah berkata. Yaqulu sedang berkata. Dia macam tu. Present tense, past tense macam tu lah. Itu qil. Qil dikata orang. Maka jika dikata orang, dikata ni maksudnya ditanya. Kalau lah orang tanya, kan? Itu maksud jika dikata orang. Kalau orang tanya, sesungguhnya telah kering kolam. Telah kering kolam. Kolam ni dengan maksud pen. Kita makhluk ni kita cakap pen lah kalau kolam ni. Tapi maksud di sini ialah qalamullah tu. Qalam Allah. Yang Allah Ta'ala jadi tu. Yakni telah selesai daripada menyuratnya dengan barang yang ada hingga hari kiamat. Maka betapa betul dihapuskan, yakni disabitkan. Maka jawabnya, menghapuskan Allah Ta'ala akan barang yang telah terdahulu pada ilmunya, bahwasanya ia hendak menghapuskan dia, dan mensabit ia akan barang yang telah terdahulu pada ilmunya, hendak mensabitkan dia. Ulang kali lagi. Takut tak faham. Kena ulang. Bahasa kitab macam ni lah. Jadi kalau orang tanya, sesungguhnya telah kering kolam. Maksudnya kering kolam ni maksudnya Allah Ta'ala dah tulis semua cerita dah. Daripada
A to Z, cerita semua Allah Ta'ala tulis. Daripada tak ada apa sampai hari kiamat, sampai bila-bila, semua Allah Ta'ala dah tulis dah. Itu maksud telah kering kalam. Kalau orang tanya macam tu, itu maksud yakni telah selesai daripada menyurat, daripada tulis takdir semua makhluk ni. Semua takdir makhluk ni dengan barang yang ada hingga hari kiamat. Sampai hari kiamat tu semua Allah Ta'ala dah tulis belaka dah. Jadi kalau orang tanya betapa betul dihapuskan, macam mana Allah Ta'ala yang kata hapuskan perkara yang telah ditulis itu, apa maksud dia? Maka jawabnya, jawab. Ini jawapan dia. Menghapus Allah Ta'ala akan barang yang telah terdahulu pada ilmunya. Maksudnya di dalam ilmu Allah, Allah Ta'ala nak hapus perkara tu. Allah Ta'ala dah tahu dah nak kena hapus perkara ni. Satu perkara ni. Bahawasanya ia nak menghapuskan dia. Perkara tu dalam ilmu Allah ni, Allah Ta'ala nak hapus dah. Dan mensabit ia akan barang yang telah terdahulu pada ilmunya. Dan di sisi ilmu Allah, benda tu Allah Ta'ala nak tetapkan. Maka Allah Ta'ala tetapkan dia. Pada ilmunya hendak mensabitkan dia. Mensabit ni maksudnya menetapkan satu-satu perkara itulah. Itu maksud mensabitkan. Menetapkan. Itu kata setengah ulama. Jadi huraian dia banyaklah tentang ayat tu tadi. Kata Syekh Ar-Razi, pada mensabitkan segala hawadis. Pada menetapkan. Mensabitkan ni maksudnya menetapkan segala hawadis. Apa dia hawadis, tuan-tuan? Hawadis ni benda baharu lah. Benda-benda baharu, benda makhluk ni. Semua makhluk lah kalau kita cakap mudah. Hawadis ni maksudnya semua makhluk. Itu dia panggil hadis. Benda baharu. Itu dia panggil hawadis. Dipanggil benda baharu. Kata Syekh Razi, pada mensabitkan segala hawadis, yakni segala benda baharu pada Lauh Mahfuz itu, supaya mengetahui malaikat akan bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui akan sekalian maklumat. Allah Ta'ala ni tahu semua. Tak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah. Semua Allah Ta'ala tahu belaka. Apa yang nak berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semua Allah Ta'ala tahu belaka. Dengan ilmu Allah tu tadi. Dengan sifat ilmu Allah ni, Allah Ta'ala tahu semua. Jadi disebut, ditulis segala hawadis benda baharu di Lauh Mahfuz tu. Benda belum buat lagi. Benda tak buat lagi, benda makhluk ni. Tapi ditulis dah di Lauh Mahfuz tu. Supaya apa? Supaya malaikat tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Alim. Malaikat tahu bahawasanya Allah Ta'ala ni Maha Alim. Supaya mengetahui malaikat bahawasanya Allah Ta'ala itu mengetahui sekalian maklumat. Sekalian maklumat ni sekalian perkara. Allah Ta'ala tahu semua. Jadi malaikat pun memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Ta'ala tahu semua perkara. Itu malaikat. Sebab tu ditulis semua. Maka atas perkataan ini adalah pada Allah itu dua kitab. Dua kitab. Salah satu daripada keduanya kitab yang disurat akan dia oleh malaikat. Satu ditulis oleh malaikat, dan iaitu yang dihapuskan dan yang disabitkan. Jadi yang nak boleh hapus, nak boleh menetapkan, iaitulah suratan para malaikat. Yang tu Allah Ta'ala boleh hapus, Allah Ta'ala boleh menetapkan. Dan yang kedua iaitu Lauh Mahfuz.
Lauh mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Itu lauh mahfuz tu. Jadi yang ditulis di lauh mahfuz itu yaitu yang tiada dihapuskan dan tiada diubahkan suratannya. Yang tu tak boleh ubah, yang tu memang tetap. Yang tu memang permanent, tak boleh ubah. Jadi yang kata boleh ubah tu, yang boleh hapus, boleh menetapkan, yaitu suratan malaikat ni. Dia panggil dewan malaikat. Yang malaikat-malaikat tulis tu. Yang tu Allah Ta'ala boleh padam, boleh sabitkan. Adapun lauh mahfuz tiada dihapuskan dan tiada diubahkan suratannya. Dan tiada menilik padanya melainkan Allah Ta'ala jua. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu apa yang di lauh mahfuz tu. Kita tak tahu. Hanya Allah saja. Jadi kesimpulan dia, oleh kerana perbahasan ini disebut dalam doa, dalam bab doa, maka nak memberi kefahaman kepada kita bahwasanya dengan doa, amalan kita, taubat, istighfar, selawat kita ni, Allah Ta'ala boleh hapus dosa, boleh padam apa yang telah ditulis oleh malaikat. Yang ditulis oleh malaikat, Allah Ta'ala dengan rahmat, dengan izin Allah ni tadi, Allah Ta'ala boleh padam balik. Adapun yang ditulis di lauh mahfuz, itu tetap tak boleh nak padam. Habis itu tuan-tuan. Faedah ini satu kelebihan. Jadi setelah selesai perbahasan doa ni, maka tuan kitab ni bawa mailah doa-doa yang mustajab. Ini faedah ni, yang perkara yang memberi manfaat pada kita. Setengah daripada doa yang mustajab ni banyak tuan-tuan. Banyaklah kan. Tapi setengah daripada doa mustajab apabila turun bagi seorang kepicitan, ini kesempitan, mengekang, menggenggam. Menggenggam ia akan segala jari tangan kanannya, kemudian dibukakan dia dengan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni kalau Allah Ta'ala ujilah dengan susah, itu masuk kepicitan, kesempitan. Jadi bila Allah Ta'ala uji dengan kesempitan, maka genggam tangan dia, segala jari tangan kanannya, kemudian dibukakan dengan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini salah satu amalan yalah. Kalau kita Allah Ta'ala uji dengan susah ni kan? Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, ini doa paling mustajab, paling hebat yang kita duk baca hari-hari tuan-tuan. Kan? Yang kita duk baca hari-hari ni. Kan? Setiap hari baca. Bila azan. Kan? Tok bila azan kita apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas salah. La haula wala. Kalau nak genggam tu boleh saja, tapi ini yang amalan dia kena baca yang ni. Dia kena baca penuh lah ni. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu cara amalan dia lah.
Tapi yang kalau yang semayang tu itu kita panggil jawab azan lah. Jawab azan. La haula wala tu. Maksudnya kita menjawab azan yang disebut oleh Bilal. Bilal pun kena jawab ke tuan-tuan? Bilal pun kena jawab ke? Orang yang azan, Bilal azan, dia pun kena jawab tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal tu pun kena kata Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kena jawab tuan-tuan. Itu dia panggil tarji'. Dalam istilah apa ni dia panggil tarji'. Ulang balik. Bagi Tok Bilal lah. Maksudnya dia pun kena jawab. Bukan kita hak tak bang ni jawab. Kan? Kita yang tak bang ni memanglah kena jawab. Tok Bilal sendiri pun kena jawab juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Tok Bilal pun kena kata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab ni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia panggil tarji'. Tarji', ulang. Ulang balik. Kadang-kadang tak ada masalah kan, tapi itu yang sempurna. Bagi Bilal dia kena ulang balik yang dia azan. Kita pun dia azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. La haula wala quwwata. حي على الصلاة. La haula wala quwwata. حي على الفلاح. La haula wala quwwata. حي على الفلاح. La haula wala quwwata. الله أكبر، الله أكبر. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ba'su maqam Allah. Innaka la takhlifa.
Bagi Tok Bilal tu dia sebut 2 kali lah, kita tu sekali lah tuan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bagi Tok Bilal tu jadi dia sebut 2 kali lah maksudnya. Dia kena ulang balik sekali. Macam kita hak dengar ni, kita sekali ya. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah, kita buat asyhadu an la ilaha illallah. Bagi apa ni, Bilal tu dia jadi 2 kali lah sebut. Maksudnya yang dia azan sekali, lepas tu yang ulang sekali. Jadi 2 kali lah. Jadi ini setengah daripada doa yang mustajab. Doa yang mustajab, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jari tangan kanan. Kemudian dia buka dengan kalimah yang dibaca. Kalau kita boleh hafal ingatlah. Kalau kita boleh ingat ni. Ini kalau datang kesusahan. Datang apa ni, susah. Allah Ta'ala uji dengan susah. Dan pada hadis yang sahih, dengan isnad yang muttasil kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, turun Allah Ta'ala kepada langit dunia, yakni turun pesuruhannya tiap-tiap malam pada waktu tinggal sesulus, maksudnya sepertiga malam. Maka firman-Nya, kata Allah, Anal Malik, yakni akulah raja. Siapa yang mendoa akan daku, maka aku perkenankan baginya. Siapa yang meminta doa, meminta akan daku, maka aku beri akan dia. Siapa yang meminta ampun akan daku, maka aku ampun baginya. Ini sepertiga malam. Dalam hadis sahih kan, setiap malam turun, disebut Allah turun, bukan Allah turun. Malaikatnya turun. Malaikat Allah turun, rahmat Allah turun. Bukan Allah tu yang turun. Allah mana boleh turun? Kalau turun jatuh pangkat Allah. Allah tidak ada turun, tidak ada naik. Sebab Allah laisa kamitslihi syai', tidak seperti sesuatu. Yang bersifat turun, bersifat naik. Jadi yang kata turun tu itu sifat bagi makhluk, bukan sifat bagi Allah. Sifat bagi Allah tidak ada turun, tidak ada naik, tidak ada pergi, tidak ada datang. Kerana Allah itu tidak seperti benda baharu. Jadi dengan sebab itu ditakwilkan turun Allah tu dengan maksud turun pesuruhannya. Pesuruhannya ni maksudnya malaikat. Malaikat kan pesuruh Allah. Tiap-tiap malam pada waktu sepertiga malam. Malaikat turun jatak siapa yang berdoa. Allah Ta'ala berfirman, akulah raja. Siapa yang doa, aku terima. Siapa yang minta, aku perkenan. Aku akan beri. Minta ampun, Allah Ta'ala ampun dosa. Itu pada waktu sepertiga malam. Qiyamul lail lah tuan-tuan. Waktu qiyamul lail. Jadi waktu sepertiga malam ni, ini waktu yang terbaik kita nak amal apa-apa amalan, nak berdoa, nak sembahyang hajat, waktu ni elok lah. Waktu yang terbaik kita nak sembahyang, waktu sepertiga malam. Dan riwayat daripada Muslim, daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kita berhenti sini. Ini disebut ni doa-doa, ayat-ayat Quran. Ayat Quran tu doa.
ayat surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi baca. Hari Jumaat kita duk baca kan. Surah Al-Kahfi. Jadi dalam surah Al-Kahfi itu ada 2 ayat ni yang disuruh kita amal kan. InsyaAllah kita berhenti sini dulu, kita sambung pada kuliah akan datang. Dan riwayat daripada Muslim situ. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.